Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Karim Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita sama-sama berkongsi ilmu berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW sementara kita menunggu azan solat Jumaat. Jadi tajuk pada tengah hari ini berkaitan dengan tahrimul ghibah wal amri bihifzil lisan. Satu bab pada menyatakan tentang haram kita mengumpat dan diperintahkan kepada kita untuk menjaga lidah. Ini termasuk dalam bab yang dilarang oleh syarak kepada kita semua. Lalu Allah berfirman dalam suratul Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Janganlah sebagian di antara kamu semua itu mengumpat sebagian yang lain. Sukakah seseorang di antara kamu semua memakan daging saudaranya dalam keadaan saudaranya sudah meninggal dunia ataupun sudah jadi jenazah? Maka tentu kamu semua akan membencinya. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha menerima taubat dan penyayang. Ini dalil didatangkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya supaya kita mengambil berat tentang menjaga diri kita daripada mengata ataupun mengumpat serta menceritakan perihal saudara kita sama Islam yang tak ada kaitannya, yang boleh melanggar pada syarak. Tapi kadang-kadang kita berhadapan dengan pengaduan untuk mengadu di atas sesuatu kesalahan. Kita bercerita di mahkamah, itu tak ada menjadi masalah, itu diharuskan oleh syarak. Tapi kalau semata-mata nak menceritakan sesuatu keburukan berkaitan dengan saudara kita sesama Islam, maka itu dianggap sebagai mengumpat. Itu ayat dalam Quran suratul Hujurat ayat 12. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi 'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu turut apa yang kamu tidak mengetahui. Maknanya kalau perkara itu kita tak tahu, tak payahlah kita nak ambil tahu, tak payahlah, pasal itu benda yang kadang-kadang tak perlu kita tahu. Sesungguhnya pendengaran, apa yang kita dengar, begitu juga penglihatan, apa yang kita lihat, dan berkaitan dengan hati kita sendiri, semuanya akan akan disoal di hari akhirat besok. Pendengaran, penglihatan, begitu juga hati, perasaan.
Ya, perasaan berada dalam hati. Ini pendengaran anugerah Allah SWT kepada kita. Memang kita ada telinga masing-masing, tapi pendengaran datang dari Allah SWT sebagai amanah. Penglihatan begitu juga, ya, anugerah daripada Allah SWT yang dijadikan pada mata. Mata itu alat penglihatan, tapi penglihatan itu sendiri datang dari Allah. Hati memang ada di dalam dada kita, tetapi hati mempunyai perasaan. Jadi hati juga adalah merupakan perasaan yang ada dalam hati itu juga adalah sesuatu yang, ya, dicipta oleh Allah Ta'ala kepada kita. Semuanya akan dipersoalkan di hari akhirat nanti. Apa saja yang telah dilakukan oleh pendengaran, apa saja yang dilakukan oleh penglihatan, apa saja yang dilakukan oleh perasaan hati. Lalu Allah berfirman lagi dalam satu Qaf ayat 18, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu mengucapkan sesuatu ucapan melainkan di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Raqib pencatat kebaikan, atid ialah pencatat keburukan. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin mengetahui apa yang kamu lakukan. Golongan Mu'tazilah tidak mempercayai tentang adanya malaikat raqib dan atid ini. Apa sebab? Kerana dia berhujah Allah tahu segala-galanya. Nak gunakan malaikat buat apa? Jadi dia menafikan. Sedangkan dalil Quran menunjukkan atas, ya, raqib dan atid itu memang telah wujud dalam dalil Quran. Itu ada ditugaskan oleh Allah Ta'ala di kalangan para malaikat. Ada yang bertugas sebagai mencatat amalan kita. Sebab itu, ya, kiraman asal perkataannya karamah. Ya, karamah mulia. Kataba katibin, penulis. Ditafsirkan oleh para ulama tentang hadis yang berkaitan dengan kiraman katibin ini. Yang tukang tulis asyik nak menulis saja. Kata kiraman, jangan tulis dulu, tunggu sampai 5 jam 6 jam. Mana tahu kan orang yang melakukan dosa itu dia bertaubat. Jadi tak payah catat. Kalau ikut perjalanan hidup para sahabat, seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata dalam doanya, ya Allah, jikalau catatan suratan amalan aku, sesuatu yang dicatat yang tak baik, yang tak elok, yang aku tak ingin untuk melihatnya di hari akhirat besok, ya Allah, Engkau padamkan. Ini salah satu daripada doa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Minta supaya Allah Ta'ala padamkan. Ini usaha dan ikhtiar yang ada pada hamba. Ya, la yuradul qada illa bidu'a. Tidak tertolak qada takdir Tuhan melainkan dengan doa. Sebab itu kita berdoa supaya macam mana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, supaya dipadamkan. Kita tak sanggup menengok suratan amalan, kerana suratan amalan kita ini yang tak baik itu kadang-kadang, ya, yang baik sama ada baik atau tak baik akan dibentangkan di hadapan kita. Satu suratan amalan saja sejenak mata memandang, buka aja sejenak mata memandang. Masing-masing ada 100 suratan amalan. I'lam annahu yang bagi likulli mukallafin an yahfaza lisanahu ala an jami'il kalam. Ketahuilah bahawasanya sewajar bagi tiap-tiap mukallaf, orang yang sudah cukup umur, baligh, yang sudah baligh, yang sudah mumayyiz, yang sudah sampai peringkat umur mukallaf, ya, dipertanggungjawabkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, mukallaf, supaya mereka ini memelihara lidahnya daripada seluruh perkataan, segenap perkataan, kecuali perkataan-perkataan yang mendatangkan maslahah, kebaikan. Kalau tak ada kebaikan, tak payah cakap, ya. Kalau berhasil nak cakap, tutup mulut, ya. Perkara yang tak baik lah, nak mengumpat ke, mengotok ke, mencela, maki hamun, bergaduh, berkelahi, bersenggit, tak bersepahaman, tak payah. Kalau rasa nak cakap, tutup mulut, ya.
imsik lisanak, pegang lidahmu, kata Rasulullah pada Muaz bin Jabal. Wa matastawal kalamu wa tarkuhu fil maslahati fassunnatil al-imsaku anhu li'annahu yanjarrul kalamul mubahu ila haramin aw makruhin wa dhalika kathirun fil 'adah wa salamatu la ya'diluha syai'un. Wa matastawal kalamu, apabila sama nilai, apabila sama penilaian antara berkata-kata dan tidak berkata-kata menurut pandangan maslahah, kebaikan, elok ke cakap atau tak elok cakap, mana satu nak pilih ni, nak bercakap ke tak payah, maka disunatkan ialah menahan mulut dari berkata-kata. Itu sunat dia. Kita ni bila nak bercakap, mungkin kita akan fikir, elok ke aku bercakap ni, tak elok ke bercakap ni. Jadi pilih yang elok. Tapi kalau rasa ragu-ragu percakapan itu boleh membawa pada tak ada mendatangkan maslahah, baik tak payah cakap. Macam tu. Apabila sama kedudukan antara berkata-kata dan tidak berkata-kata menurut pandangan maslahah, kebaikan, maka disunatkan kita ialah menahan mulut dari berkata-kata. Kalau yang baik-baik aja bercakap, yang tak baik baik-baik diam ajalah. Ini salah satu daripada ada kaitannya dalam kehidupan dan hubungan antara kita, kekeluargaan, adik-beradik, saudara mara. Kalau rasa perlu bercakap, cakap. Kalau tak perlu bercakap, tak payah cakap, diam, baik-baik. Sebab kadang-kadang perkataan yang harus kita perkatakan, yakni boleh diperkatakan dan tidak haram, itu kadang-kadang menyeret kepada keharaman dan kemakruhan. Dia boleh bawa pada perkara yang haram yang kita cakap, dan boleh bawa pada makruh yang dibenci oleh syarak. Syarak tak suka. Pasal apa? Keadaan seumpama ini banyak berlaku dalam kebiasaan, adat kebiasaan berlaku macam itu kadang-kadang. Sedangkan keselamatan itu tidak dapat diimbangi oleh sesuatu apa pun, maslahah tu, keselamatan itu, kecuali kita berfikir dengan cara waras, secara matang, ideal, bijak, dan kita memikirkan sesuatu yang kita bercakap itu boleh membawakan kebaikan atau tidak. Kalau rasa tak baik, tak payah cakap. Kalau rasa baik, perlu cakap, cakap. Bagi tahu. Ini masalah yang berkaitan dengan apabila kita perlu bercakap atau tidak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, muttafaqun alaih. Wa hadzal haditsu sarihun fi annahu yanbaghi an la yatakallama illa idza kana al kalamu khairan wa walladhi zaharat maslahatuhu wa mata syukka fi zuhuril maslahah fala yatakallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi masyhur namanya Abdurrahman bin Sakhrin, sabdanya, barang siapa yang beriman, makna percaya 100% yakin kepada Allah SWT dan hari akhirat. Kadang-kadang kita tengok dalam satu hadis dia sebut tentang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, sedangkan rukun iman ada 6. Ini gambaran betapa satu ketika dahulu umat zaman silam, 2 perkara ni pun dah tak boleh nak jaga dah, apatah lagi 6. Umat zaman silam, kaum Ad, kaum Samud, kita ni ada 6. Tu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadarihi wa khairi wa syarri. Itu sebab kadang-kadang kita jumpa hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman hari akhirat, 2 perkara ni pun dah cukup dah, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik-baik belaka, atau kalau tidak dapat berkata perkara-perkara yang baik, hendaklah dia berdiam diri saja, tak payah cakap. Falyasmut. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Kemudian apa ta'liq ataupun komentar yang dibuat oleh Imam Nawawi tentang hadis ini? Dia kata hadis ini secara terang, secara jelas bahawa sayugianya seseorang itu tidak berkata-kata, tidak berbicara, melainkan jikalau pembicaraannya itu atau perkataannya itu berupa suatu kebaikan, yakni perkataannya yang diperkatakan itu nampak nyata ada maslahah kebaikan di dalam perkataannya itu. Oleh sebab itu, jikalau ia sangsi, ragu-ragu 50-50 tentang akan timbulnya kemaslahatan dalam perbicaraan tadi, 50-50 pun dah dianggapkan sebagai jangan, tak payah cakap lah kalau 50-50. Kalau tak penuh dengan keyakinan 100% apa yang dipercakapkan itu mendatangkan maslahah dan kebaikan. Sampai begitu sekali. Ini soal lidah. Ya. Wa an Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimin afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, muttafaqun alaih. Ini biasa kalau kita jumpa dalam hadis muttafaqun alaih ataupun sahihul Bukhari wa Muslim, maknanya hadis ini dianggap sebagai hadis yang berautoriti, menjadi sebagai dalil dan hujah. Kerana ulama pakar-pakar hadis menyebut afdalul musannafat ba'dal Quran kitab al-Bukhari. So afdal karangan selepas daripada Al-Quranul Karim, bukan mana Quran tu karangan, tapi dia turun daripada Allah SWT. Makna selepas Quran, hadis Bukhari, itu yang diutamakan. Tambah pula kita ahli sunnah wal jamaah, ya, pakar dalam hadis Nabi. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, keturunan Yaman ataupun penduduk Yaman, qala, telah berkata Abu Musa al-Ash'ari, qultu ya Rasulullah, saya telah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah kaum muslimin itu yang lebih afdal? Orang muslimin yang paling afdal tu macam mana? Ya, orang mukmin yang paling afdal itu apa dia? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang Islam yang maknanya orang Islam yang selamat daripada gangguan lidahnya. Mana orang yang dapat menjaga lidahnya dan dia tidak menyakiti umat Islam dengan perkataannya itu. Ini orang mukmin yang paling afdal di antara mukmin yang afdal, iaitu orang Islam lain merasa selamat daripada gangguan lidahnya. Lidah ni kadang-kadang penulisan pun lidah pengarang, perkataan pun jadi lidah perkataan, ucapan. Yakni maksud di sini adalah perbicaraan serta, ya, maknanya serta terpelihara umat Islam daripada tangannya. Tangan tu biasa kadang-kadang menekan ataupun menulis, ya, menaip, ya, perkataan-perkataan. Ini orang Islam terselamat daripada bencana lidahnya dan bencana tangannya. Itu orang mukmin yang paling afdal, yang paling utama. Sebab itu kita dikatakan sebagai umat yang satu, ummatan wahidatan, umat yang satu. Satu umat. Kalau tidak dipecahkan melalui peta-peta dunia, kita jadi satu umat yang tidak ada perenggan dalam dunia ini. La aqwa rabita illa rabitatil Islam. Tidak ada pertalian yang paling kukuh dalam dunia ini melainkan pertalian agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Pertalian yang paling kukuh sekali. Kalau orang tanya pada kita apakah pertalian yang paling kukuh dalam dunia, ialah pertalian agama Islam. Pasal dia menyatu padukan umat melalui akidah, kesatuan ummah melalui
kesatuan ummah, diterjemah sebagai ummatan wahidah, kesatuan ummah melalui akidah tauhid, ya, mengesahkan Allah Ta'ala dari aspek ketuhanan, mengesahkan Allah Ta'ala dari segi pentadbiran alam, Allah yang mentadbir seluruh alam, mengesahkan Allah Ta'ala dari aspek perhambaan diri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengesahkan Allah SWT dari aspek nama-nama Allah. Bagi Allah Ta'ala ada 99 nama, kurang satu tak cukup 100. Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliq, sampailah akhir nama-nama Allah. Inna lillahi tis'a wa tis'ina asman, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada 99 nama. Man hafazaha dakhalal jannah, siapa yang memelihara ataupun menghafalnya masuk syurga. Inna lillahi tis'a wa tis'ina asman fad'uhu biha, maka hendaklah kamu berdoa dengan 99 nama itu. Tanda tangan, mohon kepada Allah Ta'ala 99 nama. Ambil salah satu ataupun baca terus. Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Baca kan, jadikan dia sampai menyelinap dalam darah, berenang-renang dalam darah. Jadikan sebagai zikir nama-nama Allah ni. Hebat. Barulah muka merah macam ayam berbab telur. Ini muka pucat aja, ya, tak bersemangat langsung. Dengan adanya zikir, wirid, doa. Itu sebab bila Rasulullah pergi langit, naik ke langit semasa Mi'raj, dia jumpa Nabi Ibrahim. Rasulullah jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Nabi Ibrahim berpesan kepada Rasulullah sambil berkata, sesungguhnya tanah syurga itu subur, maka hendaklah ditanam dengan tanaman yang subur. Lalu diterangkan oleh Nabi Ibrahim, tanaman yang subur ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca banyak-banyak. Itu sebab dijadikan dalam amalan sembahyang tasbih itu, itulah bacaannya, sembahyang tasbih. 300 tasbih dalam sembahyang tasbih dihukumkan sebagai sunat mutlak, semata-mata sunat untuk dilakukan, supaya kita dapat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu dalam Quran pun sebut, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawa wa kana amruhu furudha. Ini dalam suratul Kahfi. Sunat dibaca suratul Kahfi hari Jumaat, pagi, petang, malam. Hari Jumaat macam hari ni, ya, sampailah tenggelam matahari, sunat baca suratul Kahfi. Dalamnya penuh dengan cerita-cerita perjuangan pemuda-pemuda, ya. Suratul Kahfi, cerita Nabi Musa, elok dibaca sebagai panduan dan didalami pengertiannya supaya dapat dihayati, ya, dalam kehidupan. Barulah bersemangat, mudah-mudahan, ya. Ini tasbih-tasbih kita baca ni, hari-hari berzikir kepada Allah Ta'ala ni, memang disuruh oleh syarak. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah Ta'ala berpagi-pagi dan berpetang-petang. Pagi petang, bukan mana waktu lain tak payah, waktu lain pun zikir juga. Tak kira lah dalam keadaan memandu ke, dalam keadaan kita bekerja. Zikir ni maknanya mengingati Allah lah. Senang faham ni. Ingat pada Allah Ta'ala, ya. Kalau kita lupa Allah, Allah lupa kita. Ta'arraf ilallah fil raha ya'rifuka fi syiddah.
Kamu kenal Allah semasa kamu senang lenang, tak ada huru-hara, aman damai, makan sedap, minum pun sedap, tidur pun lena, aman damai. Ini nikmat Allah bagi. Ta'arraf ilallah firraqa. Kamu kenal Allah semasa kamu senang lenang. Ya'rifuka fi syiddah. Allah kenal kamu semasa kamu susah, payah, malapetaka dan balak bencana. Tapi kalau masa kita senang, kita lalai, lara, tak ingatkan Allah Ta'ala, ditakuti masa kita susah nanti, kita minta na'udzubillah min zalik, tak lindung kalau timpa kesusahan nanti. Kalau kita masa senang lupa Allah, masa payah, masa susah, Allah tak pandang sebelah mata kepada kita, pasal kita lupa Allah. Itu dia, ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu katanya, saya berkata, ya Rasulullah, manakala kaum muslimin itu yang lebih afdal? Manakah orang mukmin yang paling afdal? Maka dijawab oleh Nabi SAW pertanyaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu tadi, iaitu orang Islam yang mana orang Islam merasa selamat daripada gangguan lidahnya, yakni perbicaraannya serta tangannya sendiri. Seterusnya daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannata. Muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kepada aku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang dapat memberi jaminan kepada aku tentang kebaikannya, tentang perkara kebaikannya, apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, iaitu lidah, serta antara kedua kakinya, iaitu kemaluannya, maka saya sendiri akan memberi jaminan syurga untuknya. Siapa yang dapat mengawal selia lidah dia dan dapat mengawal selia kemaluannya, maka Allah Ta'ala akan memberi jaminan, ataupun Nabi SAW sendiri memberi jaminan untuknya syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu sebab kita dituntut menjaga lima yang dikatakan sebagai kuliat yang lima. Wajib pelihara agama, wajib pelihara diri, wajib pelihara akal, wajib pelihara nasab keturunan, dan wajib pelihara, yang akhir sekali, wajib pelihara harta. Ada 5 maqasidus syariah. Hafalkan, ulang-ulang kan, ya, walaupun ulang banyak kali pun tak apa, pasal nak bagi ingat, ya. Tapi takkanlah nak disebut ramai-ramai dalam surah ni satu-satu, macam budak darjah 1 tu. Payah. Ulang-ulang je lah, ya. Wajib pelihara agama, wajib pelihara diri, wajib pelihara akal, wajib pelihara kemaluan, makna nasab keturunan, wajib pelihara, ya, wajib pelihara apa? Harta. Ni secara umumnya boleh dipahami, ya. Cuma saya tak sempat nak terangkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghribi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa makna yatabayyanu,
yufakkiru annaha khairun am la. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebab apa? Interaksi dia ataupun bermuamalah dengan Rasulullah SAW banyak dalam kehidupan dia, sehingga dia sendiri meminta supaya Rasulullah mendoakan dia supaya kuat ingatan untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu janganlah merasai pelik kalau kita dengar perkataan Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah ni gelaran dia, namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu selagi akan berbicara dengan sesuatu perkataan yang tidak dia fikirkan sama ada baik atau buruknya. Kalau dia nak bercakap, dia tak fikir dah sama ada baik atau buruk, dia tak ada buat pertimbangan ataupun penilaian terhadap apa yang diperkatakannya, maka dengan sebab perkataannya itu ia akan menjadi dia tergelincir ke dalam neraka jahanam yang jaraknya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Dia nak tergelincir tu jaraknya antara timur dan barat. Maknanya di sini ialah fikirlah dulu ketika nak bercakap. Maknanya memikirkan dahulu apakah perkataan yang akan dikeluarkan daripada mulutnya itu sama ada baik atau buruk. Kalau baik cakaplah, kalau tak baik tak payah. Seolah-olah macam itu. Ya. Bukan senang Ini amanah mulut. Saya ni pun kalau tak ada depan saya ni hadis-hadis, tak berani nak cakap. Bukan boleh main hantam je, nak balun suatu macam, bagi panah punggung. Lepas tu tak payah jemput sampai bila dah. Sekali aja jemput dah kena saman. Tak boleh. Kita tak boleh buat macam itu. Kita kena fikirkan dulu. Sebab itu setengah-setengah orang tua dia kata apa, berkatalah di saat-saat kamu tengah tak hendak berkata-kata. Dan janganlah berkata-kata ketika sangat-sangat nak bercakap. Kita tak ada fikir dan akal fikiran kita dah. Kita terlampau nak bercakap sangat. Tapi saya bercakap ni tiba masa berhenti juga. Tak adalah terus menerus. Hadirin yang dihormati sekalian, dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda la yatakallama bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqa laha balan yarfa'u Allahu biha darajatin, wa innal abda la yatakallama bil kalimati min saqatillahi ta'ala la yulqa laha balan yahwi biha fi jahannama, rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula, yang mana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Cuba kita amati sikit dalam 2-3 minit ni, Sesungguhnya seseorang hamba itu selagi dia akan mengatakan sesuatu perkataan dari apa-apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah redha dia berkata, Allah suka dia bercakap tentang benda-benda yang berkaitan dengan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ia sendiri tidak banyak mengambil perhatian dengan kata-katanya itu, sedangkan dia tahu apa yang dicakapnya ini memang atas dasar menuntut keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ini maqam redha tinggi ni, mengharapkan keridaan Allah semata-mata. Tapi dia tak tahu apa risiko dia bercakap tu. Dia tak tahu. Sedangkan dia bercakap atas dasar keridaan Allah.
Tapi resiko dia bercakap tu, apa kesalahannya akan berlaku ke atas diri dia, mungkin dipelengkung dia orang ke, ataupun dipukul dia orang ke, ataupun orang marah ke apa ke, dia tak fikir tu semua. Tapi dia cakap tu atas dasar keredaan Allah. Tu ya. Sesungguhnya seseorang hamba itu selagi dia akan mengatakan sesuatu perkataan dari apa-apa yang diredai oleh Allah Ta'ala, yang ia sendiri tidak mengambil perhatian dalam kata-katanya itu. Wa innal abda la yatakallama bil kemudian innal abda la yatakallama bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan wa yarfa'uhu Allahu bi darajatin. Kemudian apa dia punya kesalahan daripada perkataannya itu, dan sesungguhnya seseorang hamba itu ya, lalu Allah mengangkat darjat martabat kedudukannya dengan beberapa darjat martabat kedudukan dan kemuliaan. Nampak? Dalam hadis ni. Tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi sebaliknya, dan sesungguhnya seseorang hamba itu selagi akan mengatakan sesuatu perkataan dari apa-apa yang menyebabkan kemurkaan Allah SWT, yang ia sendiri tidak banyak mengambil perhatian dengan kata-katanya itu, dia tak peduli. Aku nak cakap juga, aku nak habaq juga, dia bagi tahu, menggelensit urat sarap orang, bagi tahunya. Dan sesungguhnya seseorang hamba itu selagi dia mengatakan sesuatu perkataan dari apa-apa yang menyebabkan kemurkaan Allah SWT, patut dia tak payah cakap pasal itu. Allah marah, Allah tak suka dia bercakap begitu, yang ia sendiri tidak memikir, tidak menilai perhatian, tidak mengambil perhatian dengan apa kata-katanya itu, lalu Allah akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam sebab kata-katanya tadi. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini yang dapat saya sampaikan ala qadar sebagai bahan renungan kita, untuk jadikan panduan untuk diri saya sendiri dan pada tuan-tuan. Kalau tidak atas dasar hadis Nabi, saya tidak akan sampaikan perkara ini. Jadi sebab itu ad-dinun nasihah, agama bermula agama Islam itu adalah agama nasihat lillahi. Kemudian tujuan nasihat untuk apa? Lillahi, kerana Allah, wali kitabi, kerana Quran, wali lillahi wali kitabi wali rasuli wali aimmatil muslimin. Atas dasar Quran, hadis, atas dasar Rasulullah ya, dan atas dasar kepimpinan umat Islam. Itu saja wallahu alam. Mohon ampun dan maaf kalau terdapat salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.